Hai. So, hari ini saya nak berkongsi berkenaan dengan apa yang dikatakan sebagai sistem pengasingan kuasa dalam sistem pentadbiran di Malaysia. Sistem pengasingan kuasa adalah pembahagian kuasa di antara tiga badan pemerintahan utama, iaitu Badan Perundangan, Eksekutif dan Kehakiman. Ketiga-tiga badan ini mempunyai peranan ataupun fungsi masing-masing. Walau bagaimanapun, setiap badan tersebut saling berkaitan antara satu sama lain. Okey, jom kita tengok berkenaan dengan Badan Perundangan terlebih dahulu. Apa yang dikatakan sebagai Badan Perundangan? Badan Perundangan juga dikenali sebagai badan legislatif atau seringkali disebut sebagai Parlimen. Badan Perundangan ini diketuai oleh Yang di-Pertuan Agong. Di dalam Badan Perundangan mempunyai dua dewan, iaitu Dewan Rakyat dan Dewan Negara. Dewan Rakyat adalah tempat di mana rakyat terlibat dalam membuat keputusan untuk negara. Sebab dalam sistem demokrasi, rakyat perlu terlibat dalam menentukan keputusan untuk negara. Tetapi di Malaysia kita ada hampir 39 juta rakyat. Jadi adalah tidak praktikal kalau kita nak bawa 39 juta itu masuk ke dalam dewan ini. Oleh sebab itu, kita memilih wakil rakyat kita masing-masing untuk dihantar masuk ke Dewan Rakyat, dan mereka ini bertindak sebagai mewakili rakyat di kawasan parlimen masing-masing. Sebab itulah mereka ini digelar sebagai wakil rakyat. Setiap seorang daripada kita mempunyai wakil rakyat masing-masing. Macam saya di Bukit Mentajam, saya ada wakil rakyat Bukit Mentajam. So, ahli parlimen ataupun wakil rakyat Bukit Mentajam itu, dia masuk ke dalam Dewan Rakyat ini sebagai mewakili rakyat di Bukit Mentajam. Apa yang dicakap, apa yang dibincangkan, apa yang diluahkan oleh wakil rakyat Bukit Mentajam itu adalah mewakili suara rakyat di Bukit Mentajam. Macam itu juga dengan kamu semua di luar sana. Seperti dari Kulim Bandar Baru, di Mutebal, Kepala Batas, Sungai Petani, setiap daripada kita mempunyai wakil rakyat masing-masing, dan mereka itulah yang bertindak mewakili kita, membawa suara kita untuk dibincangkan dan untuk membuat keputusan untuk negara. Ini menunjukkan bahawa rakyat terlibat secara tidak langsung dalam keputusan kerajaan melalui wakil mereka di Dewan Rakyat. So, wakil-wakil rakyat ini adalah dipilih oleh rakyat melalui pilihan raya persekutuan. Setakat hari ini, jumlah wakil rakyat yang ada adalah seramai 222 orang. Ini bermaksud di seluruh Malaysia ini terdapat 222 kawasan ataupun kawasan parlimen. Setiap kawasan mempunyai wakil rakyat masing-masing. Dewan Negara pula ahlinya bukan digelar sebagai wakil rakyat. Sebaliknya, ahli Dewan Negara digelar sebagai senator. Jawatan senator ini bukan dipilih melalui pilihan raya. Sebaliknya, jawatan senator ini dipilih oleh kerajaan negeri dan juga oleh Yang di-Pertuan Agong melalui nasihat Perdana Menteri. Fungsi utama Dewan Rakyat ini adalah untuk meluluskan sesuatu undang-undang, meminda sesuatu undang-undang dan memansuhkan sesuatu undang-undang yang bersifat akta. So kalau you baca dalam internet ke dalam newspaper, kita dengar perkataan akta. Contohnya seperti akta lalu lintas, akta dadah berbahaya. So kalau you jumpa perkataan yang ada akta di hadapannya itu, ataupun dalam bahasa Inggeris disebut act, Good and Services Act. That means undang-undang itu telah dibuat dan diluluskan di Badan Perundangan. Selain daripada itu, Badan Perundangan juga bertindak untuk membahaskan serta meluluskan bajet tahunan kerajaan. Kenapa bajet ini perlu dibentangkan, dibahaskan dan diluluskan di Badan Perundangan? Kerana bajet tahunan kerajaan itu adalah melibatkan wang ataupun duit yang mahu dibelanjakan oleh kerajaan. So, duit itu adalah duit milik negara, dan duit negara itu adalah duit rakyat. Sebab itulah bajet tahunan kerajaan itu ataupun jumlah kewangan yang diperlukan oleh kerajaan untuk berbelanja itu mesti dibahaskan dan mesti mendapat kelulusan daripada Dewan Rakyat. Bermaksud sekiranya Dewan Rakyat meluluskan, ini bererti rakyat di luar sana telah mengizinkan kepada kerajaan menggunakan duit untuk berbelanja. Itu berkenaan dengan Badan
perundangan. Saya ulang, badan perundangan berfungsi untuk meluluskan sesuatu undang-undang, meminda sesuatu undang-undang, memansuhkan undang-undang yang berbentuk akta. Selain itu, badan perundangan juga berfungsi untuk meluluskan bajet tahunan kerajaan. Okey. So, apabila sesuatu undang-undang itu telah diluluskan dalam badan perundangan, bermaksud telah melepasi beberapa bacaan peringkat dasar, peringkat jawatankuasa, lulus di Dewan Negara, akhirnya lulus di peringkat Yang Pertuan Agong dan telah diwartakan menjadi sebagai undang-undang yang sah, maka undang-undang tadi akan dihantar ke badan eksekutif. Okey. So, badan eksekutif ini adalah badan pentadbiran, okey, eksekutif. Tugasnya adalah untuk melaksanakan dan menguatkuasakan undang-undang yang telah diluluskan oleh badan perundangan tadi. Sebagai contoh, beberapa tahun dahulu badan perundangan telah meluluskan satu undang-undang yang dipanggil GST atau Good Services Tax Act, ataupun dalam bahasa Melayu kita panggil Cukai Barangan dan Perkhidmatan atau Akta Barangan dan Perkhidmatan. Okey, maksud undang-undang itu telah diluluskan oleh badan perundangan. Setelah diluluskan dan diwartakan menjadi undang-undang, undang-undang tadi akan dihantar ke badan eksekutif. Badan eksekutif berfungsi untuk melaksanakan dan menguatkuasakan undang-undang yang telah diluluskan oleh badan perundangan tadi. So, nampak dia punya kaitan antara perundangan dan eksekutif. Maka di sini undang-undang GST tadi dia berbentuk duit. Duit sudah tentulah di bawah Kementerian Keuangan. So, Kementerian Keuangan bertanggungjawab melaksanakan undang-undang tadi. Oleh itu, agensi-agensi di bawah Kementerian Keuangan seperti Kastam, Lembaga Hasil Dalam Negeri akan menguatkuasakan undang-undang tersebut. Dan badan eksekutif diketuai oleh Perdana Menteri dan ahli-ahlinya dikenali sebagai Jemaah Menteri ataupun Menteri Kabinet. Dan mereka inilah bertanggungjawab secara kolektif untuk menjalankan pentadbiran negara berdasarkan kepada undang-undang yang telah diluluskan oleh badan perundangan. Sekiranya ada pihak atau kumpulan yang melanggar undang-undang, seperti contoh ada kumpulan yang terlibat dalam kegiatan penjualan dadah. Okey, perbuatan penjualan dadah boleh didakwa di bawah Akta Dadah Berbahaya. Parlimen sebelum itu telah meluluskan satu undang-undang iaitu Akta Dadah Berbahaya. Okey. So, pihak polis yang duduk di bawah Kementerian Dalam Negeri di badan eksekutif akan menguatkuasakan undang-undang Akta Dadah Berbahaya tersebut. So, sekiranya terdapat individu atau kumpulan yang didapati cuba menjual dadah ataupun menyeluk dadah ataupun memiliki dadah, mereka ini akan didakwa di bawah Akta Dadah Berbahaya. 39B contohnya. Proses pendakwaan itu akan dibawa ke badan kehakiman. Bukan badan eksekutif yang menentukan seseorang itu bersalah ataupun tidak. Badan eksekutif tugasnya adalah untuk melaksanakan dan menguatkuasakan. Dalam kata lain, memastikan rakyat mengikut undang-undang yang telah diluluskan. Sekiranya terdapat mereka yang melanggar undang-undang, individu tersebut akan dihantar ke badan kehakiman. Sebab dalam sistem pentadbiran Malaysia, hanya mahkamah yang boleh menentukan sama ada seseorang itu bersalah ataupun tidak. Badan kehakiman adalah sebuah badan yang bebas dan berkecuali dan tidak boleh ada langsung campur tangan daripada badan perundangan baik pun dari badan eksekutif. Sesuatu yang sedang dibincangkan atau dibicarakan di dalam mahkamah tidak boleh lagi dibincangkan di badan-badan yang lain. Sebagai kesimpulannya, yang saya boleh katakan bahawa sistem pengasingan kuasa ini adalah pembahagian kuasa di antara badan perundangan, eksekutif dan kehakiman. Badan perundangan berfungsi membuat undang-undang, badan eksekutif berfungsi melaksanakan undang-undang dan badan kehakiman berfungsi menjalankan pembicaraan dan mengadili seseorang yang disyaki telah melanggar undang-undang. Dan dalam menjalankan urusan mereka ini, kesemuanya mestilah mengikut apa yang telah ditetapkan oleh perlembagaan. Okey? So, saya harap boleh faham setakat ini. Bye-bye.